Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara fokus, perkhidmatan feri Kota Kinabalu Labuan beroperasi semula. Terus dengan laporannya. Silakan, Redwin. Perjalanan antara Kota Kinabalu dan Labuan kini hanya sekitar 3 jam berbanding 5 jam sebelum ini. Manakala jumlah perjalanan laut antara Sabah dan Labuan dijangka meningkat sehingga 500,000 setahun. Itu impak positif diterima hasil operasi semula perkhidmatan feri penumpang antara Kota Kinabalu dan Wilayah Persekutuan Labuan. Perkhidmatan feri di laluan ini terhenti seketika berikutan beberapa faktor seperti kerosakan struktur jeti dan kesan pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, operasi semula feri ini memperkukuh jaringan pengangkutan laut dan membuka semula laluan penting kepada mobiliti rakyat serta perkembangan ekonomi rentas wilayah. Katanya hubungan antara Sabah dan Labuan tidak hanya terbatas kepada aspek geografi tetapi turut mencakupi sejarah, budaya dan hubungan sosial yang mendalam menjadikan laluan ini sangat signifikan kepada rakyat kedua-dua wilayah. Beliau berucap merasmikan majlis pelancaran jeti dan perasmian feri penumpang Kota Kinabalu Labuan di Pelabuhan Kota Kinabalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa juga sependapat yang menghidupkan kembali ekonomi pesisir khususnya sektor makanan, pengangkutan, penginapan dan peruncitan. Lebih ramai petani perlu menceburi penanaman koko bagi menyokong pertumbuhan industri koko negara. Ia susulan permintaan antarabangsa terhadap produk koko Malaysia meningkat dengan nilai ekspor mencapai RM15.06 bilion tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata Sabah memainkan peranan penting dalam kejayaan itu dengan menyumbang lebih 60% daripada pengeluaran koko negara. Ketika ini penanaman koko di Sabah meliputi keluasan 3,000 hektar. Demikian ucapannya dalam Majlis Makan Malam Koko Sempena Pameran Koko Antarabangsa Malaysia MICF 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Datuk Haji J berharap MICF 2025 membawa manfaat berkekalan dalam bentuk pelaburan baharu, perkongsian strategik serta peningkatan kesedaran global terhadap keupayaan Sabah sebagai negeri pengeluar koko utama. Gangguan bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS dikenal pasti berpunca daripada kelemahan komunikasi dan infrastruktur yang usang. Ini termasuk indikator tangki simpanan serta pam air yang berusia lebih 2 dekad. Menteri Kejaraya Sabah Datuk Insinyur Sahemli Yahya memaklumkan punca ini dikenal pasti menerusi tinjauan bersama Jabatan Air Negeri Sabah dan pengurusan UMS ke kampus induk di Sepanggar. Hasil tinjauan mendapati indikator paras air di tangki R13 tidak berfungsi dengan baik menyebabkan kekeliruan dalam penjadualan operasi PAM. Ini mengelirukan pihak UMS dalam menjadualkan operasi PAM mereka. Jadi kita meminta agar komunikasi yang lebih rapat antara Jabatan Air dan pihak UMS dalam mendapatkan paras air semasa di tangki tersebut supaya pihak UMS boleh menjadualkan operasi PAM-PAM mereka. Isu sambungan haram juga merupakan salah satu cabaran utama yang sedang ditangani Jabatan Air, namun usaha ini perlu diperkemas bagi memastikan keberkesanan penyelesaian jangka panjang. Datuk Sahelmi ditemui media selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya sempena Pesta Keamatan di Kuala Penyu. Baik, setakat ini perkongsian berita dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Otto Osman. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Redwin langsung dari Kota Kinabalu.